Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Azhari dari kelas DP2B dan nombor batrik saya DPH202025016. Di sini saya akan menerangkan pengertian Qadariyah dan latar belakang Qadariyah. Baiklah, Qadariyah berasal dari bahasa Arab Qadara yang bermaksud kemampuan dan kekuatan. Selain itu, nama Qadariyah juga membawa maksud manusia mempunyai kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Qadariyah ini juga berpendapat bahawa manusia terpaksa tunduk kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah dan tidak boleh membuat keputusan untuk hidup mereka sendiri. Berdasarkan pengertian yang saya terangkan, dapat difahami bahawa Qadariyah ini adalah satu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuasaan manusia untuk bebas buat apa sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan asal-usul kemunculan aliran Qadariyah. Kemunculan aliran Qadariyah ini mula-mula timbul pada tahun 70 Hijrah 689 Masihi. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Pegangan Jabariyah berpendapat bahawa orang Bani Umayyah membunuh orang merupakan ketentuan yang telah dibuat olehnya. Akan tetapi pada pendapat Qadariyah pula, kenyataan itu terlalu kejam untuk diterima pakai oleh akal. Jadi, mereka berujar bahawa Allah itu adil. Maka, Allah akan menghukum orang yang bersalah dan memberi ganjaran kepada manusia yang membuat kebaikan. Manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang baik atau yang buruk. Jika Allah itu telah menentukan lebih dahulu nasib manusia, maka Allah itu zalim. Kerana itu manusia harus merdeka memilih atau ikhtiar atas perbuatannya. Manusia harus mempunyai kebebasan berkehendak. Orang-orang yang berpendapat bahawa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanyalah tergantung pada qada dan qadar Allah sahaja. Allah telah menentukan nasib seseorang itu sama ada selamat atau tidak selamat. Pendapat tersebut adalah sesat sebab pendapat tersebut bermaksud menentang keutamaan Allah dan juga menganggapnya pula yang menjadi sebab terjadinya kejahatan-kejahatan. Mustahil Allah melakukan kejahatan. Pemuka mazhab ini adalah Ghailan al-Dimishqi. Dia dikenali sebagai seorang yang alim, mengutamakan hidup zuhud dan takwa serta giat berdakwah, mengajak orang mukmin untuk berpegang kepada akidah yang benar. Allah Maha Esa dan Maha Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizarana binti Muhammad dari kelas DP2A memegang kad matrik DPH202025018. Saya ingin membentangkan tentang tokoh-tokoh Al-Qadariyah. Berikut adalah senarai tokoh-tokoh yang dikatakan beraliran Al-Qadariyah. Dan nama-nama mereka boleh didapati dalam kebanyakan tulisan oleh para pemikir Islam. Di antara mereka ialah yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan. Yang kedua, Ma'bad bin Khalid Al-Juhani Al-Basri. Yang ketiga, Ghailan bin Marwan Al-Damashqi. Yang keempat, Yunus Al-Aswari. Yang kelima, Jad bin Dirham. Yang keenam, Muawiyah bin Yazid bin Abi Sufyan. Yang ketujuh, Abu Yasar Abdullah bin Abi Najih Al-Takafi. Yang ke-8, Wahab bin Al-Munabbih. Yang ke-9, Maqbul bin Abu Muslim. Dan yang terakhir, Atta bin Yasar Al-Hilali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Hazwani binti Nurlizam daripada kelas DPIH2A. Saya ingin membahaskan tentang sedikit fahaman aliran Qadariyah. Seperti yang kita ketahui, iktikad aliran Qadariyah ini bertentangan dengan aliran Jabariyah, di mana segala tidak terhadap manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri dan bukan dengan kuasa Allah. Mereka menafikan bahawa Allah berhak untuk menentukan gerak-geri dan kehendak mereka, kerana mereka beranggapan bahawa sesuatu yang terjadi adalah disebabkan oleh mereka sendiri. Antara iktikad yang lain yang dipegang oleh mereka adalah, yang pertama adalah
Semua perkara yang dilakukan oleh manusia adalah dengan kudrat dan kehendak manusia itu sendiri dan bukan dengan kudrat Allah. Okay. Buat Qadariyah ni lupa bahawa kudrat yang diberikan oleh Allah adalah rezeki yang harus mereka syukuri. Okay, dia orang tak boleh buat sesuka hati. Dia orang tak boleh macam biarlah ini hak aku, apa yang aku buat ni semua datang daripada aku, salahnya daripada aku. Padahal Allah dah bagi mereka kudrat tu, pemberian yang cukup bermakna lah bagi mereka, tapi mereka tak gunakan kudrat mereka untuk melakukan perkara yang baik. Jadi kita ni macam hamba je lah. Kita kena buat lah apa yang perkara yang Allah reda dan menginginkan larangannya. Sebab tanpa reda dan izin Allah, kita tak akan dapat buat sesuatu perkara tu dengan berjaya. Okay, yang seterusnya, Puak Qadariyah ni berpendapat bahawa tiada takdir yang ditulis oleh manusia. Mereka juga tak percaya bahawa Allah ni tetapkan takdir manusia. Okay, kalau lah Allah ni tak tetapkan takdir untuk manusia, so mestilah semua manusia, kita sendiri yang buat takdir, mestilah kita nampak semua manusia hidup aman, sejahtera kan. Sebab kita mestilah nak terbaik untuk diri kita, tapi Allah dah tentukan daripada awal lagi, daripada Lauh Mahfuz saya dah tertulis perjalanan hidup kita. Jadi kat situ kita kena ikut je lah perancangan Allah. Sungguhnya Allah lebih mengetahui. Okay, seterusnya adalah pemikiran aliran Qadariyah. Yang pertama ialah ketuhanan, itu tauhid. Mereka berpendapat bahawa zat dan sifat Allah adalah sama. Yang kedua, hari kiamat, iaitu Al-Ma'ad. Berpendapat sama dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Muslim yang melakukan dosa tidak akan kekal di neraka pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, iman. Mereka mengakui iman dengan hati dan lisan tetapi tidak beramal. Okay, sama dengan Murji'ah. Yang keempat ialah Al-Imamah, iaitu memilih pemimpin yang berwibawa, tidak kira jantina. Yang kelima ialah Al-Af'al, Al-Ibad, iaitu perbuatan manusia. Mereka berpendapat bahawa manusia dan makhluk lain berhak ke atas perbuatan mereka dan menindakkan adanya kuasa Allah untuk menggerakkan mereka. Yang terakhir sekali ialah Al-Istita'ah, iaitu kemampuan. Kemampuan manusia adalah berdasarkan kemampuan sendiri dan tidak ditentukan daripada awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awangku Anafi bin Zakaria daripada kelas DPH 2B. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu yang terkait dalam aliran Qadariyah. Sebelum itu, mari kita fahamkan serba sedikit tentang Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah adalah kemampuan atau kudrat manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak sendiri dan bukannya berasal dari pengertian bahawa manusia terpaksa tunduk pada qadar dan atau ketentuan Allah. Dalam istilah Inggerisnya, faham ini dikenal dengan nama free will and free act. Apakah isu yang berkait dengan aliran Qadariyah ini? Isu yang dapat dikaitkan dengan aliran Qadariyah ini adalah seperti liberalisme. Hal ini dikatakan sedemikian kerana liberalisme dan Qadariyah mempunyai konsep fahaman yang sama. Mengapakah liberalisme boleh dikaitkan dengan Qadariyah? Hal ini demikian kerana liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Liberalisme ini sama fahamannya seperti Qadariyah, di mana Qadariyah mengajarkan bahawa manusia
mempunyai kebebasan dan kehendak sepenuhnya dalam melakukan pilihan dan menentukan perbuatannya. Liberalisme ini telah meluas ke negara kita, iaitu negara Malaysia. Antara agenda golongan ini di Malaysia ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IVC atau Suruhanjaya Antara Agama Interfaith Commission supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tujuan mereka menyatakan demikian adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksi kepada demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Dengan sebab inilah mereka turut menentang pemerkasan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Selain itu, isu yang terkait dalam aliran Al-Qadariyah ini ialah virus corona sangat berbahaya, iaitu manusia harus berikhtiar atau berusaha untuk mencegah penularannya. Pernyataan ini benar. Kemudian banyak yang berikhtiar menggunakan masker, iaitu pelitup muka walaupun tidak sakit, pakai hand sanitizer, salam siku dan lain-lain. Ikhtiar ini juga sebenarnya bersandar pada faham teologi Qadariyah. Faham ini pada prinsipnya berkeyakinan bahawa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi saat faham ini dipraktikkan dalam ibadah keagamaan, misalnya menghentikan solat Jumaat atau solat jemaah dengan jarak aman 2 meter setiap jemaah, mulai muncul perdebatan yang kadang maaf tu dia tak guna lagi untuk pencegahan penularan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hijaz Wafi bin Muhammad Nasir dari kelas DPIH2A. Saya akan menerangkan mengenai kesimpulan pada fahaman Qadariyah ini. Qadariyah merupakan fahaman yang berlawanan daripada fahaman Jabariyah, iaitu setiap perilaku dan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu tidak ditentukan oleh Allah, melainkan daripada kehendak dan kemahuan diri. Selain itu, pengamal fahaman ini telah menolak qada dan qadar Allah, iaitu tidak mempercayai takdir mereka telah ditulis dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, akidah dan iman bagi pengamal fahaman ini tidak sempurna kerana tidak mempercayai dan mengimani salah satu rukun iman yang penting bagi melengkapkan iman dalam diri. Oleh itu, kita mestilah menjauhi fahaman Qadariyah ini daripada menyelubungi diri kita agar iman kita terpelihara. Dan pada bahagian rujukan, ini adalah rujukan yang kami gunakan untuk mencari maklumat tentang fahaman Qadariyah ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.